penggemar-penggemar kopi di luar sana, rasanya anda wajib untuk anda menonton video ini sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berpeluang lagi, kita bertemu di Musa Channel. Pertama sudah kita tidak berkongsi tentang sedikit ilmu kesihatan, dan Alhamdulillah hari ini kita berpeluang untuk kita berkongsi sedikitlah ilmu kesihatan. Penggemar-penggemar kopi di luar sana, rasanya anda wajib untuk anda menonton video ini sampai habis. Kita akan berkongsi sedikit tentang kopi O. Dalam secawan kopi yang kita minum setiap hari, ataupun yang salah sama ada setiap pagi ataupun setiap petang, apa ada dalam secawan kopi? Okey, di dalam secawan kopi itu dia mengandungi ada satu komponen yang kita panggil sebagai kafein. Itu adalah bahasa general yang semua tahu. Kafein bahasa saintifik dia dikenali sebagai 3,7 dihydro 1,3,7 trimethyl 1H purine 2,6 dino. Panjang, susah lah mau sebut. Jadi kita singkatkan dia dikenali sebagai bahasa saintifik dia tadi dikenali sebagai kafein. Kopi ini sebenarnya dia bersifat, ialah kita semua tahu kopi ini bersifat hitam gelap. Okey, tapi dia bersifat pahit. Sebenarnya kafein bukan sahaja ada di dalam kopi O. Kafein ada juga di dalam Coca-Cola, ada di dalam Red Bull, ada di dalam TO. Apa yang menarik tentang kopi ni? Untuk penggemar-penggemar kopi yang selalu minum kopi, mungkin kebanyakan daripada kita semua tidak tahu apakah yang menarik tentang kopi O ni sebenarnya. Kopi O ni sebenarnya dia merupakan secondary metabolic yang kita panggil sebagai alkaloid. Kalau dalam struktur kimia dia merupakan ada bentuk nitrogen, di mana nitrogen ni dia bertindak sebagai elektron donor. Jadi elektron donor ni sebenarnya dia mempunyai various activity. Bila kita sentuh tentang various activity ni dia mengandungi sebagai antioksidan. Dia mengandungi anti-inflammatory dan juga dia digunakan sebagai satu ubat yang dikenali sebagai analgesic, iaitu analgesic ni kita guna ataupun yang selalu digunakan untuk merawat depression, stres. Maknanya bila kita stres, kita stres dengan tekanan kerja, stres untuk mencari konten-konten, stres dengan cemuhan, stres semualah apa benda lah, kita minum kopi. Jadi untuk kita hilangkan rasa stres tu sebenarnya. Adalah serba sedikit tentang kopi. Okey. Seterusnya saya akan berkongsi tentang 5 sahaja kebaikan kopi kepada kita semua. Yang pertama, sebenarnya kopi ini dia dapat membantu untuk kita menurunkan lemak ataupun menurunkan berat badan kita. Sebenarnya dalam satu kajian telah menunjukkan kopi O ni sebenarnya dapat meningkatkan sebanyak 11%. Dapat meningkatkan 11% peningkatan metabolism. Okey, sebenarnya semakin tinggi metabolism dalam badan kita, semakin cepat untuk kita buat penurunan berat badan kita. Yang kedua, dapat meningkatkan prestasi kita semasa kita bersukan. Dalam satu kajian menunjukkan kafein yang ada di dalam kopi ini dapat merangsang adrenalin yang berada di badan kita. Bila kafein di dalam kopi itu tadi, dia efek pergi adrenalin dalam badan kita. Jadi prestasi sebanyak 11 hingga 12% peningkatan adrenalin semasa bersukan kita meningkat. Yang ketiga adalah dia dapat mengandungi pelbagai antioksidan. Itu kajian menunjukkan sebanyak para saintis telah menemui sebanyak 1,000 jenis antioksidan yang berguna untuk melawan radikal di dalam tubuh badan kita. Kebaikan yang keempat adalah dapat mengurangkan kadar
kanser hati sebanyak 40% dan kanser rektal sebanyak 15%. Kebaikan yang kelima adalah dapat mengurangkan kemurungan ataupun stres. Itu seperti yang saya sebut di awal tadi. Dia digunakan sebagai satu komponen untuk ubat di dalam kopi ini untuk kita dapat mengurangkan depression ataupun stres. Bila kita stres, kita minum kopi, kita akan rasa tenang. Adalah kebaikan kopi. Tapi sebenarnya kopi ini ada juga side effect dia sebenarnya. Okey, side effect dia yang pertama adalah untuk yang mengalami ataupun untuk yang ada darah tinggi, ada stroke, penyakit jantung, sepatutnya golongan-golongan ni mengurangkan kadar minum kopi O. Sebab apa? Kopi O ni side effect dia sebenarnya melajukan tekanan darah dalam badan kita dan juga dia dapat melajukan nadi dalam tubuh badan kita. Efek yang kedua kopi O ni sebenarnya dia boleh menyebabkan dehydration. Di mana dehydration ni kita kekerapan untuk kita pergi tandas. Maknanya bila kita minum kopi, kekerapan, kita kejap mau pergi tandas. Rasa macam mau pergi tandas. Sebab itulah bila kita minum kopi, kita digalakkan untuk kita minum air kosong yang banyak. Bila kita kencing, sebenarnya kalau kita perasan, air kencing kita tu bau kopi. Mana dehydration yang kerap untuk kita pergi tandas, dia dikenali sebagai diuretic property, di mana di yang bermaksud ganda dua, uretic bermaksud urine process, maknanya dalam bermaksud ganda dua, maknanya kekerapan untuk kita pergi tandas semakin kerap. Okay, side effect yang ketiga adalah insomnia, iaitu yang susah untuk tidur. Yang mengalami ataupun yang ada insomnia sebenarnya tidak digalakkan minum kopi selepas jam 12 tengah hari ke atas. Mungkin kalau 11 pagi tu bangun sarapan pagi kopi, okeylah, minum pagi kopi, tidak masalah. Tapi bila jam 12 di atas ataupun jam 2 di atas, tidak digalakkan untuk kita minum kopi. Sebab kopi dalam badan kita boleh bertahan 8 hingga 10 jam satu hari. Kalau dia minum jam 2, maknanya kalau malam dia tidur, kopi itu masih ada. Jadi susahlah dia mau tidur. Okay? Apakah sebenarnya dos kopi yang kita boleh minum dalam satu hari? Sebenarnya maksimum kopi yang kita boleh minum dalam satu hari ialah 400 mg satu hari. Okay? Dalam cawan kecil yang kita minum selalu kopi yang cawan kecil macam ni, dia anggaran miligram dia dalam 80 hingga 100 mg. Maknanya kalau dalam satu hari kita minum 2 cawan, contoh pagi kita minum kopi, lepas tu petang kita minum sekali, maknanya baru dalam anggaran dalam 200 mg. Okey lagi lah. Bagi yang sudah terhabit biasa dengan minum kopi, satu hari mesti minum kopi. Dia sama juga macam perokok-perokok. Bila tiada rokok, kita akan cari something untuk kita dapatkan rokok tu. Sama juga macam penggemar kopi. Dia kena sebab kafein sudah terbiasa dalam tubuh badan kita. Jadi dalam sehari kita mesti mencari kafein itu. Kalau untuk kita berhenti, contohlah macam besok saya akan stop lah minum kopi. Tapi dalam masa yang sama kita nak boleh direct berhenti kopi. Side effect dia bila kita direct berhenti kopi, tekanan darah kita akan menjadi rendah. Ini menunjukkan ada satu kajian. Sama juga macam perokok-perokok. Perokok-perokok sebenarnya dorang tak boleh direct berhenti berokok. Kena step by step. Dan ini dikenali sebagai, kalau dalam bahasa kimia, dia dikenali sebagai Lee Chatelier Principle. Saya rasa itu saja untuk perkongsian hari ini. Sebenarnya mudah saja untuk kita jaga kesihatan. Kita kenalah bersederhana dalam seharian. Kita kena tahu apa yang masuk dalam badan kita. Tidak kisahlah makanan, minuman ataupun ubat-ubatan, kita kena tahu apakah sumber ataupun apakah kandungan yang makanan yang kita masuk dalam tubuh badan kita untuk memastikan kesihatan kita satu hari.